Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam perpaduan. Kita berhimpun pada petang ni bukan untuk perhimpunan aman ataupun ni. Kita hanya hadir untuk menyampaikan memorandum kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi ramai nak tahu isi kandung memorandum ni, saya bacakanlah. Saya bacakan isi kandung memorandum kita. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kami daripada Gabungan Gerakan Keadilan untuk Datuk Seri Najib memohon Datuk Seri selaku Perdana Menteri Malaysia bertindak supaya kerajaan mengambil tindakan segera terhadap penahanan tidak sah ke atas Datuk Seri Najib. Kenapa kami kata penahanan ini tidak sah? Kami melihat terdapat fakta-fakta yang menunjukkan bahawa terdapatnya kecacatan dalam proses pembicaraan kes SRC International Datuk Seri Najib sehingga beliau tidak mendapat keadilan seperti mana yang sepatutnya diberikan kepada beliau dan mana-mana rakyat Malaysia yang lain. Akibatnya kami percaya bahawa tindakan memenjarakan Datuk Seri Najib adalah satu penahanan yang tidak sah berdasarkan fakta-fakta berikut. Okey. Pertamanya tentang konflik kehakiman. Ada yang tadi. Konflik hakim kepentingan. Konflik kepentingan hakim. Konflik kepentingan hakim. Kami percaya bahawa Yang Arif Hakim Datuk Muhammad Nazlan Ghazali mempunyai konflik kepentingan dan tidak sepatutnya menjadi hakim yang mengendalikan kes SRC ini. Tindakan beliau menyembunyikan serta tidak menzahirkan konflik tersebut memberikan gambaran bahawa beliau berniat jahat dan tidak berlaku adil terhadap Datuk Seri Najib. Sepatutnya bila dia ada conflict of interest, dia sepatutnya recuse himself daripada menjadi hakim. Melalui dokumen yang tular, hasil siasatan oleh pihak SPRM juga mendedahkan Yang Arif Hakim Datuk Muhammad Nazlan boleh didakwa di bawah Seksyen 220 Kanun Kesiksaan kerana beliau telah menghukum tidak berpaksikan, tidak berlandaskan perlembagaan dan menyalahi undang-undang. Kami juga percaya bahawa Yang Arif Hakim Datuk Muhammad Nazlan telah cuba tidak bercakap benar semasa rakaman percakapan pemeriksaan beliau dan hanya membetulkan fakta sebenarnya selepas beliau bersemuka dengan dokumen yang menunjukkan situasi sebenar. Untuk makluman yang hadir, 4 kali pihak SPRM bertanyakan kepada Hakim Nazlan sama ada dia terlibat dalam usaha untuk menubuhkan SRC. Beliau kata beliau tidak terlibat. Kali kedua tanya kata tak terlibat. Kali ketiga tanya kata tak terlibat. Kali keempat tanya pun cakap tak terlibat. Bila pihak SPRM tunjukkan bukti berupa minit mesyuarat, surat-surat yang beliau tanda tangan, barulah beliau termenung setengah jam dan akhirnya mengakui. Ini menjadi kesalahan di bawah Seksyen 191 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 27 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Paling utama, terdapat pelanggaran yang jelas Peraturan 8 dalam kurungan 1A Kod Etika Hakim 2009 yang menyatakan seperti berikut. Seorang hakim hendaklah memastikan bahawa semua aktiviti luar kehakimannya tidak menimbulkan keraguan yang munasabah tentang keupayaan yang untuk bertindak dengan saksama sebagai seorang hakim. Okey. Keduanya berhubung dengan tidak diberikan ruang secukupnya untuk Datuk Seri Najib membuat rayuan. Hak Datuk Seri Najib untuk mendapatkan keadilan semasa proses rayuan di Mahkamah Persekutuan juga telah dinafikan ketika permohonan peguam baru untuk memperolehi sedikit masa melakukan persiapan ditolak. Permohonan ini adalah logik dan tidak melampaui batas mengambil kira kerumitan kes dan puluhan ribu muka surat dokumen yang perlu diteliti
Ini disahkan sendiri oleh Tan Sri Tommy Thomas, bekas Peguam Negara, yang mana di dalam buku dia, beliau mengatakan beliau terpaksa hire orang luar sebagai DPP kanan kerana dokumen yang perlu diteliti ini bertroli-troli. Ini kenyataan dalam buku Justice in Wilderness yang ditulis oleh Tan Sri Tommy Thomas. Mahkamah Persekutuan dilihat terburu-buru untuk mempercepatkan proses mahkamah sejurus menafikan hak keadilan untuk Datuk Seri Najib Razak. Jadi kita nak beritahu dengan Ketua Hakim Negara apa yang kita bangkitkan, apa yang Datuk Seri Najib bangkitkan, yang dia tujukan kepada Jawatan Kuasa Khas PBB adalah minta untuk supaya diteliti sama ada beliau mendapat keadilan ataupun tidak. Ini bukan sebarang bentuk ugutan. Ini bukan sebarang usaha menakut-nakutkan badan kehakiman. We are here to ask for justice for everybody. Not only Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan kita yakin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang pernah dianiaya oleh Datuk Seri Dr. Mahathir dulu, beliau lagi tahu bagaimana salah guna kuasa yang berlaku zaman Tun Dr. Mahathir yang menyebabkan beliau di penjara. Pasukan Peguam Datuk Seri Najib telah membawa perkara ini ke United Nations Working Group of Arbitrary Detention. Namun atas semangat keadilan dan reformasi yang dijunjung sepanjang hayat perjuangan politik Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, kami berharap kerajaan pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri akan mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum UNGWA bersidang dan membuat keputusan. Tindakan awal kerajaan ini akan membuktikan bahawa Malaysia sentiasa mendaulatkan undang-undang dan mewujudkannya dan wujudnya reformasi ke atas badan kehakiman ketika era pentadbiran kerajaan perpaduan. Kita pun ucap tahniah dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana salah satu portfolio yang telah beliau wujudkan di bawah Jabatan Perdana Menteri ialah portfolio seorang menteri yang menjaga undang-undang dan reformasi institusi. Dan saya rasa apa yang kita buat hari ini sebahagian daripada proses reformasi institusi yang perlu dilakukan. Kemudian dari segi sudut kesalahan dalam pertuduhan yang melibatkan Datuk Seri Najib, isu SRC ini, perkara ketiga. Melalui dokumen-dokumen yang diperolehi serta kertas siasatan pihak SPRM yang tular, kita pun tahu kebanyakan daripada apa yang menjadi bukti baru ini sudah pun tular di media sosial. Kami percaya bahawa tuduhan Datuk Seri Najib telah melakukan kesalahan dengan menyalahgunakan kuasa untuk meluluskan pinjaman KUAP bagi mendapatkan habuan adalah tidak benar sama sekali. Siasatan SPRM telah membuktikan bahawa wang yang masuk ke akaun Datuk Seri Najib tidak berasal daripada KUAP. Duit yang masuk daripada ke dalam akaun Datuk Seri Najib mengikut kertas pertuduhan ialah rasuah yang diterima oleh Datuk Seri Najib, kononnya kerana Datuk Seri Najib hadir di dalam mesyuarat kabinet yang meluluskan pinjaman kepada KUAP dan dikatakan duit itu sebahagian daripada duit daripada KUAP. Tetapi sebenarnya duit ini, tuan-tuan, berasal daripada pinjaman yang dibuat oleh Putra Perdana Development. Dimohon ataupun dipinjam daripada Maybank sebanyak 140 juta, tuan-tuan. Dan ianya bukan duit daripada KUAP. Hakim Nazlan juga mengetahui dan terlibat dalam proses pinjaman ini. Ini bukti yang jelas, tuan-tuan, bahawa Hakim Nazlan tahu. Ketiadaan saksi utama. Kegagalan pihak pendakwaan mencari dan membawa saksi utama kes SRC juga
merupakan satu asas yang kukuh bahawa kes ini tidak berjalan dengan sempurna. Nik Faisal dan Jolo, dua individu yang terlibat dalam urusan SRC dan melakukan perbuatan memindahkan wang ke dalam akaun Datuk Seri Najib, tidak dibawa ke mahkamah dan pihak pendakwaan. Tidak berlaku proses soal jawab saksi yang penting bagi menentukan fakta apa yang telah berlaku di luar pengetahuan Datuk Seri Najib. Berdasarkan jangkaan kami, seperti yang di atas, kami percaya bahawa Datuk Seri Najib telah dizalimi dan tindakan mendakwa serta menghukum beliau adalah satu perkataan jahat yang dirancang. Jika kerajaan tidak melakukan sesuatu, Datuk Seri Najib akan terus dianiaya. Setiap detik beliau dikurung di balik tirai besi tanpa melalui proses keadilan yang sempurna adalah satu bentuk kezaliman kepada beliau dan keluarganya. Satu tindakan drastik dan pantas harus diambil oleh kerajaan bagi memastikan Datuk Seri Najib diberikan ruang untuk dibebaskan dan kes SRC ini dibicarakan semula dengan adil tanpa ada sebarang kepincangan di hadapan seorang hakim yang tidak ada sebarang kepentingan. Ini kita punya memorandum dan tak apa. Proceed. Dan Datuk Hamidah serta Saudara Rahimi dan Datin Hasnah sekarang ni akan masuk untuk menyerahkan memorandum ini kepada Setiausaha Politik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar sekarang ni berada di Jakarta, di Indonesia, dan petang ni beliau akan berangkat ke Sabah. Okey, ada sebarang persoalan? Okey, jelas Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada. Saya merakamkan sedikit terima kasihlah kerana Setiausaha Politik beliau sendiri, Setiausaha Politik Menteri sendiri datang menerima, dan beliau tadi kata perkara ini akan dibawa kepada pemerhatian yang amat berhormat Perdana Menteri nanti, dan kita mengucapkan sedikit terima kasihlah. Dan seperti yang telah Saudara Lokman cakap tadi, ini adalah susulan daripada gerakan-gerakan yang kami dah buat sebelum ni, yang kita dah buat laporan polis, kita dah buat surat kepada JRS, surat kepada AG, dan kita pun telah hantar ke Hakam, dan sebelum ni kita dah hantar pun memorandum kepada Parlimen dan kepada Datuk Seri Ainah di Parlimen. So hari ini kita menghantar pada Perdana Menteri, dan kami melihat seperti kata Datuk Lokman tadi, memang ada asas yang kuat atas apa yang kami lakukan, dan mungkin rakyat tak tahu ya, banyak perkara yang terselindung di dalam kes ini. Dan kami memang begitu yakin melihat bahawa Datuk Seri Najib ini sekarang ini telah dipenjara secara tidak sah ataupun illegal detention, dan sebab itulah peguam-peguam Datuk Seri Najib sendiri melihat perkara ini, dan perkara ini akan dibawa kepada pemerhatian United Nations Working Group of Arbitrary Detention. Jadi di situ pun kita faham bahawa memang ada asas yang kuat bahawa Datuk Seri Najib telah ditahan ataupun dipenjara secara tidak sah, dan setiap saat dan masa beliau di sana itu adalah satu bentuk penyiksaan kepada beliau yang tak sepatutnya sebagai seorang rakyat. Kita nak cakap pasal Perdana Menteri, sebagai seorang rakyat pun tidak adil dia dihukum. Lebih-lebih lagi seorang yang telah berjasa menghabiskan 50 tahun kehidupannya untuk politik, untuk negara, hari ini ketika umur 70 kita penjarakan dia. Dia adalah berkhidmat ketika umur 20 tahun. Dan bila umur 70, setelah 50 tahun kita penjarakan dia. Orang yang tak berjasa pun tidak berhak dihukum macam ini, kan seorang yang telah banyak menabur jasa. Dan kita lihat tadi ya, satu perkara yang saya rasa mungkin rakyat tak faham. Kita kata Datuk Seri Najib masuk duit dalam akaun dia, 42 juta. Tapi perkara ini terbukti dalam perbicaraan bahawa 42 juta itu yang masuk bukan
bukan duit kuap. Kalau duit kuap ada logiknya, sebab Datuk Seri Najib yang meluluskan peruntukan kuap itu untuk SRC. Tapi dalam hal ini adalah duit pinjaman di Maybank yang daripada situ masuk ke akaun Datuk Seri Najib, dan kelulusan duit itu adalah ketika Hakim Nazlan menjadi peguam kepada Maybank dan juga Setiausaha Syarikat. Beliau yang cari surat, beliau yang mesyuarat. Jadi kita nampak ada satu niat jahat oleh Hakim Nazlan itu sendiri. Dan kenapa sampai ke hari ini tidak ada apa-apa tindakan diambil atas beliau? Saya selalu kata, nobody is above the law. Seorang imam siapa sahaja, kalau bersalah, tetap bersalah. Kalau hari ini Nazlan didapati bersalah, menyalahgunakan kuasa dan bertindak jahat ataupun dengan niat jahat, tindakan kena diambil. Kenapa perkara ini tidak diambil tindakan sehingga hari ini? Sebab itulah hari ini kita hadir ke pejabat Perdana Menteri. Kita desak Perdana Menteri, laku orang yang selalu memperjuangkan keadilan, laku seorang yang selalu menegakkan keadilan. Hari ini kita pohon, tolong tegakkan keadilan untuk Datuk Seri Najib. Kalau Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri yang banyak berjasa pun tak dapat kita tegak keadilan, jangan cakaplah pasal nak tegakkan keadilan untuk rakyat. Tak perlu nak cakap kita nak tegakkan keadilan untuk rakyat kalau kita dapat nak tegakkan keadilan untuk seorang yang telah dianiaya, yang telah ditahan secara, yang telah dipenjara secara tidak sah, hari ini merekuk di bawah belakang tirai besi. Dan kita pun harap Datuk Seri Azalina selaku menteri yang bertanggungjawabkan untuk undang-undang dan juga untuk reformasi institusi, inilah masa dan ketikanya beliau patut tampil untuk membetulkan keadaan. Kita dah hantar 2 minggu yang sudah, kita tak dengar lagi apa komen dia. Kita harap hasil hari ini beliau sebagai menteri sila beri komen secara official, sila beri komen secara rasmi sebagai menteri yang menegakkan undang-undang, apa situasi sebenar kes Seri Najib. Jangan takutlah, ni ada ni takut ni, oh tak boleh gunakan kes ini nanti konon-konon ada kepentingan sama-sama BN, sama-sama. Tak, ini bukan soal parti, ini bukan soal politik, ini soal seorang individu yang telah dianiaya, yang telah dipenjara secara sah. Siapa juga, tak kiralah dia Perdana Menteri ke atau rakyat biasa, perlu mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya. Inilah tuntutan kami, dan kami hari ini rasa ni kat Malaysia ni inilah dah penghujung dah. Dan Jumpa Perdana Menteri inilah hantaran inilah, tapi saya harap dan saya yakin dan semoga adalah sesuatu tindakan. Dan pada saya, ketepikan soal politik dalam hal ini. Jangan kata oh sebab kerajaan yang hadir bersama Datuk Seri Najib. Adakah sebab takut ditomah kita nak hukum Datuk Seri Najib yang tidak bersalah kerana takut tomahan-tomahan daripada rakyat ataupun persepsi negatif, sedangkan beliau benar-benar telah dianiaya. Itu sajalah yang saya nak sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak media, dan sama-samalah kita berdoa supaya keadilan dapat ditegakkan di negara kita ini. Satu yang saya ingin bertambah, sebab ada pihak media berkata yang pihak legal counsel Datuk Seri Najib telah hantar kepada United Nations UNGWAD yang ditulis dalam buku ini, United Nations Working Group Arbitrary Detention. Now, saya nak beritahu, cuba Google United Nations Press Release. Dalam di situ ada 3 perkara yang United Nations telah beritahu mengenai Presiden Brazil Lula yang telah ditahankan, dipenjarakan, dan lepas itu bila United Nations Group dah buat ni, mereka dah dapati yang banyak kesalahan. And this is exactly what Datuk Seri Najib
is going through. Jadi kita kena ambil iktibar dari ni, dan sebagai Perdana Menteri dia mesti buat sesuatu sebab ini dah ke tahap luar negara dah, sampai ke United Nations. Kalau tak ada pun suara lepas ini, saya tak tahu apa lagi. Kita tak tahu apa lagi nak boleh buat ni. Okay, that's all. And further to that kita nak lihat benda ni, dan kita pun bukan minta Datuk Seri Najib dibebaskan terus pun. Kalau rasanya ada kes ni, dibicarakan semula. Itu aja yang kita tuntut. Kita bukan tuntut minta bebaskan Datuk Seri Najib. Kerana ada kes-kes yang macam ni, bagi ruang dan masa cukup untuk Datuk Seri Najib bela diri. Nah, kalau perlu ada penghakiman semula, bicarakan semula balik. Okey, itu je. Ada soalan lagi? Terima kasih banyak. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang hadir bersama-sama untuk penyerahan memorandum Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak.